Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan bagaimana hari-hari yang sudah. Cumanya pada hari ini kita akan masuk topik baru, tidak lagi dengan surah ataupun isu-isu dalam surah Al-Fatihah. Tapi pada hari ini kita beralih ke satu isu yang penting dalam surah Al-Imran, surah Al-Imran, khususnya ayat yang ke-7. InsyaAllah kita tunggu sahabat-sahabat sama-sama dapat bersama kita dulu. Mungkin ada sahabat-sahabat yang boleh maklumkan, ada kedengaran tak suara? Puan Nur Hasiah, dengar ke suara saya? Dr. Nik Zaim pun ada juga. Baik, insyaAllah dalam seminit dua lagi kita akan mula. Kita masih lagi dalam menggunakan Tafsir Al-Azhar, jilid yang pertama, versi Gema Insani yang baru ni. Kerana surah Al-Imran dalam jilid pertama ni dia dapat cover. Okey, saudara Amir Syah kata suara jelas. Okey, Puan Syah kata okey, alhamdulillah. Baik, kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada siri yang lalu kita mengkhususkan isu-isu kontroversi ataupun isu-isu yang bersabit dengan khilafiyah, furu'iyah khilafiyah dalam khususnya bersabit dengan suratul Fatihah. Dan fokus kita adalah untuk nak tengok respon ataupun kerangka pemikiran Profesor Dr. Hamka, sebab dia ini satu tokoh yang pertamanya mempunyai tafsir 30 juzuk lengkap, antara ulama yang tak ramai di alam Melayu yang mengarang lengkap tafsir 30 juzuk Al-Quran satu. Yang kedua, beliau sendiri adalah golongan yang dikelompokkan sebagai kaum muda, yang mana kaum muda itu dinisbahkan juga sebagai golongan dalam bahasa Arab panggil islah dan tajdid, ataupun secara tak cantiknya dinisbahkan kepada Wahabi, yang mana Wahabi ini pula di kalangan orang Melayu kita adalah satu kelompok yang bawa ajaran yang bertentang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana satu isu dari sudut fiqh mereka anti mazhab, dari sudut akidah dia bawa akidah mujassimah musyabbihah. Mujassimah musyabbihah ni pula dari sudut hukum akidahnya adalah kufur kerana menyamakan Allah dengan makhluk. Itu perkaitannya. Walaupun istilah Wahabi itu nampak mudah nak sebut Wahabi, tapi konotasi yang dibina oleh golongan yang menuduh ataupun menggelarkan Wahabi pada kelompok-kelompok tertentu itu membawa konotasi yang cukup tidak kita katakan tidak manis lah, bukan tidak manis, memang dahsyat. Kerana dinisbahkan bahawa kelompok ini pertama anti mazhab, tidak mahu ada mazhab apa-apa. Yang kedua adalah tidak kita panggil dari sudut akidahnya berakidah mujassimah musyabbihah, iaitu menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini yang, dan natijah daripada mujassimah musyabbihah adalah kufur. Menyamakan Allah dengan sebarang makhluk, tidak mentanzihkan Allah daripada segala sifat
menyamakan Allah dengan makhluk adalah kufur. Jadi ini benda-benda yang kita nak tengok apakah kerangka pemikiran Buya Hamka yang sebenar dalam isu-isu yang bersabit dengan perkara itu. Jadi antara yang menjadi kita kata pertentangan yang begitu dahsyat dalam isu aliran pemikiran ini adalah walaupun pada zaman awal munculnya gerakan reformisme ataupun islah tajdid ini, perkara itu tidaklah diberi perhatian sangat. Sebab pada peringkat awal yang diberi perhatian hanya adalah tentang taklid buta, anti taklid buta dalam masalah fiqh ataupun ibadah, fiqh ibadah, dan juga penentangan anti kepada khurafat, tahyul dan bid'ah. Bid'ah dalam akidah dan ibadah itu. Itu saja fokusnya. Tetapi perbincangan tentang manhaj akidah, sama ada salaf ataupun khalaf, sama ada, itu tidaklah menjadi satu perbincangan yang fenomenal macam mutaakhir. Tapi mutaakhir ini aliran pemikiran yang wujud di Malaysia, di Indonesia, bahkan yang di negara-negara Asia Timur sekalipun, mereka terfokus kepada perbincangan tentang sekte-sekte akidah itu, mazhab akidah. Jadi takbirlah perbincangan itu terus berlangsung, takbir seumpamanya. Cuma ada saya bertuah kerana mulazamah, melazimi beberapa orang tokoh-tokoh yang pada saya amat menggambarkan pemikiran yang wasatiyah itu, ataupun pemikiran yang kita katakan terbaiklah dalam menanggapi isu-isu khilaf ini dan seumpamanya. Jadi kita bergaul semua, tengok asas semua dan seumpama. Alhamdulillah kita ada sikap yang tersendiri dalam isu-isu yang begini. Ala kulli hal, apa yang kita tengok adalah yang menjadi masalah kerana sifat ghulu ataupun ghulat, sifat ghulu ataupun ekstrim ataupun melampau dalam menonjolkan aliran masing-masing. Sedangkan perbezaan yang berlaku adalah perbezaan yang pada asasnya dibenarkan dan seumpamanya. Baik. Jadi antara isu yang menjadi topik hangat yang tidak berkesudahan adalah tentang penafsiran ayat-ayat sifat di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita maklum, di dalam Al-Quran ada ayat muhkam dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkam, ayat yang jelas penyataannya, bahkan tentang apa yang nak disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menggunakan bahasa dan menyampaikan maklumat itu dengan jelas, maka dinamakan muhkam. Adapun ada juga mengelompokkan ayatul ahkam, ayat-ayat hukum yang jelas dan seumpamanya. Dalam satu lawan kepada ayat muhkam adalah ayat mutasyabihat. Dan ini disebutkan oleh Allah Ta'ala sendiri dalam surah Al-Imran ayat yang ke-7. Bahawa memang Allah Azza wa Jalla sengaja di dalam Al-Quran memasukkan sebahagian ayat adalah mutasyabihat dan sebahagian besarnya lagi adalah muhkam, dan segelintir daripada adalah mutasyabihat. Tapi yang diperselisihkan, yang menjadi isu besar, yang dibesar-besarkan, bahkan sampai menyesat dan mengkafirkan, adalah tentang yang kecil, yang sikit itu. Sedangkan yang banyak, yang besar, yang boleh dipersamai apa semua, itu tidak menjadi fokus. Dan itu menjadi ghalib ataupun sunnatullah dalam masalah pertembungan arus pemikiran dan seumpama kerana faktor-faktor yang pelbagai dan seumpamanya. Itu kita nak bincang panjang lebar. Cuma fokus matlamat kita setiap pagi hari ini tidak lain semata-mata ingin melihat respon kerangka pemikiran Buya Hamka yang dikatakan sebagai tokoh paling besar lah, tokoh utama dalam aliran kaum muda, yang pada zaman dia juga dikelompokkan sebagai Wahabi, yang mutaakhir ini masih lagi diwar-warkan oleh mereka yang tidak setuju dengan aliran pemikiran macam beliau, yang cenderung pada pemikiran macam beliau, yang anti taklid dan seumpamanya. Jadi hari ini kita akan tengok, baca bagaimana Buya Hamka menghuraikan ayat yang ke-7 daripada surah Al-Imran, ayat yang agak panjang dan banyak rencam perbahasan di dalamnya. Mungkin kita pun terpaksa ambil 2 ataupun 3, kita cuba habiskan dalam 2 siri lah, 2 ataupun 3 siri insya-Allah. Baik, kalau sempat mungkin kita boleh habiskan hari ini insya-Allah. Tengok macam mana. Baik, kita mula dengan baca dulu ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sadaqallahul Azim. Baik, kita tengok dulu terjemahan ayat tersebut oleh Buya Hamka. Kata Allah Azza wa Jal, dia yang telah menurunkan kepada engkau sebuah kitab. Sebahagian darinya adalah ayat-ayat yang muhkam, iaitu ibu dari kitab. Yakni, macam mana? Nanti kita tengok tafsir Hamka, ya. Saya tak perlu hurailah. Dan dan yang lain adalah, yakni dalam kurungan ayat-ayat yang mutasyabih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, maka mereka cari-carilah yang mutasyabih darinya itu, kerana hendak membuat fitnah dan kerana hendak menakwil. Padahal tidaklah mengetahui akan takwilnya itu melainkan Allah dan orang-orang yang telah mendalam kepadanya ilmu. Berkata mereka, kami percaya kepadanya, semuanya itu adalah dari sisi Tuhan kami, dan tidaklah ada yang mengerti kecuali orang-orang yang mempunyai isi fikiran juga. Itu terjemahan secara literalnya lah daripada Tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka ini. Baik, kita tengok pula bagaimana Buya Hamka menafsir dan menghuraikan tentang persoalan muhkam dan mutasyabihat ini. Baik, pangkal ayat, dia ambil separuh dulu. Dan ini style Hamka, dia akan ambil kalau ayat panjang, dia akan ambil sebahagian, dia akan kemudian datangkan, kemudian penutupnya dia bagi sebahagian pula. Untuk pangkal yang pertama, untuk bahagian pertama, dia masukkan sebahagian dulu, sehingga Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dia ambil sampai tahap tu dulu. Yang bermaksud dia yang telah menurunkan kepada engkau sebuah kitab, sebahagian darinya adalah ayat-ayat muhkam, iaitu ibu dari kitab, dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabih. Itu dulu statementnya. Dan berdasarkan ayat inilah para ulama dalam bidang ulumul Quran menetapkan ataupun menyandarkan bahawa ayat Quran memang sebahagiannya adalah muhkam, sebahagian besar sebenarnya, dan sebahagian kecilnya adalah mutasyabihat. Dan ini maklum bagi orang yang mengaji dalam bidang usuluddin ataupun syariah, orang yang mengaji dalam bidang pengantar ataupun marhal ila dirasatil islamiyah ataupun ulumul Quran dan juga usulut tafsir. Benda-benda ni adalah wajar maklum lah. Dan hampir semua orang yang mengaji dalam bidang pengajian Islam, walaupun saya di peringkat diploma hanya, tapi kita dah ada asas ataupun memang ia adalah ilmu-ilmu yang asah, yang subjek ataupun madah yang perlu diambil oleh para pelajar dalam bidang pengajian Islam. Bahkan di peringkat sekolah menengah pun, siapa yang ambil tingkatan 6 ataupun yang ambil SPM, Quran Sunnah ataupun Syariah Islamiyah, benda-benda ini pun sudah disentuh secara tidak langsung, secara langsung dan seumpamanya. Baik, kita tengok bagaimana Hamka menafsirkan pangkal ataupun awal ayat yang ketujuh daripada surah Al-Imran ini, daripada huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Kata Buya Hamka, di sini dijelaskanlah bahawa ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada dua macam. Misalnya, pertama muhkam, kedua mutasyabih. Jadi ayat dalam Quran ada dua jenis, muhkam dan mutasyabih.
Misalnya ayat-ayat mengenai hukum, memerintahkan salat, membayar zakat, mengerjakan puasa dan naik haji dan sebagainya. Rukun Islam lah. Demikian juga tentang pembahagian waris harta pusaka. Disebut ini muhkam. Ayat tentang hukum hakam dalam bab ibadah dan muamalah. Ayat arahan dan penyataannya muhkam, jelas. Cuma cara nak faham tu perlu ditafsirkan apa semua pula. Itu lain pula cerita lah. Tapi nak katanya penyataan tentang perkara itu, nak disuruh, nak dilarang, itu jelas. Sebab ia bersabit dengan hukum hakam halal haram dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab jelas diterangkan. Sebab tu dia muhkam. Misalnya laki-laki mendapat 2 kali sebanyak yang diterima oleh perempuan. 2/3 dalam masalah mawaris. Dalam masalah faraid dan seumpamanya itu. Ayat-ayat yang muhkam disebut sebagai ibu dari kitab, ummul kitab. Yang ni kenapa? Kerana majoriti daripada ayat Quran adalah ayat muhkam. Kenapa kita tak fokus pada ayat muhkam, tapi ramai yang fokus pada ayat mutasyabih? Ni yang menariknya. Yang sebenarnya dalam ayat ni Allah Ta'ala sudah menegur ataupun mengkritik ataupun menyindir sebenarnya kelompok tersebut. Kemudian katanya lagi apa dia? Ayat-ayat yang muhkam disebut sebagai dari ibu dari kitab. Ibu kitab artinya menjadi sumber hukum yang tidak bisa diartikan lain lagi. Akan tetapi ada lagi ayat yang mutasyabih. Arti yang asli dari kata mutasyabih ialah serupa-serupa. Daripada tasyabbuh. Hadis Nabi sebab apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai. Jadi ayat mutasyabih ni maksudnya ayat takrif umumnya ayat samar. Maksud tak jelas. Sebab apa tak jelas tu? Sebab Allah menyamakan sesuatu benda itu, khususnya sifat dia dengan satu sifat yang ada pada makhluk. Jadi menyebabkan ayat tu ayat penyerupaan, ayat permisalan, mutasyabbuh. Maka katanya arti asli dari kata mutasyabih itu serupa-serupa, macam-macam, iaitu sama. Tidak tepat kepada suatu arti. Panjang lebar perbincangan ulama tentang masuk mutasyabih itu. Kata Buya Hamka lagi, kita ambil suatu misal. Iaitu ayat-ayat yang mengenai penyendirian hubungan bercampur gaul di antara suami dan isteri. Tidak berjumpa satu ayat pun dalam Al-Quran yang menerangkan hal bersetubuh dengan terang-terang. Ataupun istilahnya wati. Kita dengar lagu Wing, Awi menyanyi di ambang wati. Jadi wati itu bila kita baca kitab fiqh, wati ni maksud bersetubuh. Persetubuhan antara suami dan isteri itu. Ataupun lelaki dan wanita. Baik. Tetapi dalam Quran, tidak ada walau satu istilah dengan istilah wati tadi. Bersetubuh. Melakukan hubungan seksual suami isteri itu tidak ada. Apa sebab begitu? Hamka jelaskan di sini. Yang ada hanyalah menerangkan hal bersetubuh. Tidak berjumpa satu ayat pun dalam Al-Quran yang menerangkan hal bersetubuh dengan terang-terang. Yang ada hanyalah perkataan seumpama aulamastumun nisa. Apa dia maksudnya? Yang bererti atau menyentuh kamu akan perempuan. Yang menjadi ayat ni pula menjadi perbahasan hukum. Keluar pula 2-3 istinbat daripada ulama-ulama mazhab yang pelbagai tentang ayat sentuh wanita batal ke tidak wuduk lah. Sentuh isteri kita batal wuduk ke tidak dan seumpama. Ada kata sentuh tu maksudnya sebabnya Allah tak guna istilah yang jelas. Maksud sentuh di sini ataupun jima' dan seumpama, tidak. Wati tidak. Tapi dia guna aulamastumun nisa, sentuh. Jadi sentuh di situ adakah tersentuh, sengaja sentuh, ataupun setengah ulama kata maksud sentuh di situ adalah bersama dah. Ada kata sentuh dengan syahwat. Sentuh tanpa syahwat tak apa, maka tak batal. Ada kata maksud sentuh di situ Allah qiyah. Sebenarnya bersama baru batal. Adapun kalau tak bersama, ringan-ringan, walaupun ringan-ringan apa semua, selagi mana tidak wati, tidak hasyafahnya tidak masuk dan seumpamanya itu, maka tidak ada apa. Ini perbahasan yang panjang dalam kalangan ulama fiqh tentang perkara itu. Baik. Sebab apa? Sebab nak tafsirkan apa yang Allah nak daripada makna aulamastumun nisa, ataupun setengah cara baca aulamastumun nisa.
Maka cara baca, cara faham menyebabkan istinbat hukumnya apa? Ini kehebatan dan dari satu perspektif ia adalah kehebatan dan keluasan Islam itu sendiri dari sudut hukum-hukum yang bersabit itu. Baik. Atau malam tamassuhunna, yang bererti selama belum engkau sentuh mereka. Atau rafasu ila nisaikum, yang asal erti kata rafas itu ialah bercakap main-main, bergurau senda antara suami isteri ketika akan seketiru. Jadi istilah-istilah ini Allah Ta'ala guna sebab nak menggambarkan Quran ni, Quran yang suci, nak sebut benda setubuh ni satu benda yang agak sensitif, agak malu. Jadi Allah Ta'ala guna istilah-istilah apa tadi? Lamastuhunna, ataupun rafasu ila, dan seumpamanya. Yang menyebabkan ulama cara faham tu berbagai. Yang ni faham gini, yang ni faham gini, yang ni faham gini. Tapi dalam banyak-banyak tu ada juga yang faham kata sebenarnya Allah maksudkan adalah hubungan jima' antara suami isteri dan seumpamanya. Baik. Yang asal arti rafas itu ialah bercakap main-main atau bergurau lah antara suami isteri ketika akan, atau libasun. Libasun, libas pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu pakaian bagi mereka dan mereka pakaian bagi kamu, suami isteri lah. Artinya yang asli ialah pakaian libas. Kata-kata yang demikian mengandung dua arti, iaitu arti yang tersurat dan arti yang tersirat. Sebab itu tidak hairan ataupun tidak heran kalau ada ulama fiqih yang berfaham bahawa wuduk baru batal kalau bersetubuh, dan setengah ulama fiqih lagi berfaham bahawa wuduk telah batal kerana bersentuhan sahaja. Sebagaimana yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, tersentuh pun sudah batal. Kalau kita ambil ayat yassiru wala tu'assiru, kaedah taisir dalam fiqh, maka kita agak kurang setujulah. Takkan tersentuh pun batal. Saya ingat kedua ibu ayah kita ni, kalau keluar tandah, baru lepas mandi ke, dia nak keluar, jaga, nanti tersentuh, tersentuh juga sikit. Oh, marah dia tuan-tuan. Sebab dia nak pergi masjid surau dah tu. Marahlah dia. Dia kata, nak ambil wuduk lagi apa semua. Sebab tersentuh pun, sebab yang masyhurnya kita pegang di Nusantara ni, yang menyandarkan kepada mazhab Syafi'i, cara faham ayat ni adalah tersentuh pun sudah batal. Sengaja ke tak sengaja ke, asalkan tersentuh, maka kira batal. Sedangkan ada ulama kata maksud sentuh di sini jima'. Selagi mana sentuh dengan sengaja ke, tak sengaja ke, ada nafsu ke, tak ada nafsu ke, selagi mana tidak bersifat bersetubuh, maka tidak batal. Maka itulah keluasan dan kehebatannya kekayaan khazanah fiqh dalam Islam itu. Sidang sahabat sekalian. Baik. Cuba kita tengok lagi apa katanya. Maka katanya lagi, dimasukkan orang juga dalam ayat-ayat mutasyabih, huruf-huruf yang ada di pangkal surah, sebagaimana alif lam mim, alif lam ra, ha mim dan sebagainya itu. Ini huruf apa dia panggil? Huruf muqatta'ah. Muqatta'. Qatta' ni dan putus. Muqatta'ah ni disebutkan huruf putus-putus. Tapi ada setengah kalangan ni dia cuba tafsirkan. Ni yang kita kata aliran batiniyah. Dia cuba menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang tidak pernah kita tahu ada dari sandarannya daripada kalangan sahabat Rasulullah dan sebagainya, para mufassir muktabar dalam Islam dan seumpamanya. Tapi dia syarah, dia tulis buku, dia hurai, dia sebutlah masuk alif tu Allah, lam tu malaikat, mim tu begitu dan seumpamanya. Ada sebahagian daripada tafsiran itu ada sandar daripada ulama muktabar, sekadar teori mereka, tapi sebahagiannya ada mereka yang terlalu duk fokus pada huruf muqatta'ah sebab kononnya nak cari rahsia Tuhan dan seumpamanya itu, maka malah sampaikan tahap tak tahu sandarannya, sampai kemudian sebut ni mari daripada mimpi. Macam-macam lah. Itu yang kita kata kita tak boleh terima lah sebagai seorang tulabul ilm yang diajarkan bahawa segala ilmu itu sains, mesti ada sandaran wahyu dan akal. Maka benda-benda begitu yang datang daripada mimpi dan seumpama tidaklah kita boleh
anggap sebagai ianya adalah sumber ataupun sandaran ilmu dan seumpamanya. Sebab kita bukan Nabi. Kalau kita ni Nabi lain. Sebab Nabi tu mimpi memang sumber ilmu dia, yakni wahyu. Mimpi para Nabi dan Rasul adalah wahyu, sedangkan kita tidak. Ini memang mesti difahami, sahabat-sahabat sekalian. Rasulullah menyebutkan mimpi kita ni ada 3 jenis. Mubasyirat, berita gembira, dan juga gangguan iblis, laknatullahi alaih, dan juga desakan jiwa kita sendiri, khayalan kita, kemahuan kita dan seumpamanya itu. Baik. Kemudian katanya lagi beliau, ini kerana mungkin dia hanya semata-mata huruf untuk permulaan surah dan mungkin juga dia mengandungi arti sendiri di belakang yang tertulis. Akan tetapi yang lebih masyhur dimasukkan ke dalam ayat yang mutasyabih ialah membicarakan beberapa hal berkenaan dengan ketuhanan. Berkenaan dengan ketuhanan. Seumpama ayat yang menerangkan bahawa Allah mempunyai tangan atau Allah mempunyai banyak tangan. Tu. Secara terjemahan literal. Sebab tu menarik ya. Dia akan pergi kepada konsep bahasa ataupun konsep ucapan ataupun ketika mana bahasa Arab Al-Quran diucapkan pada zaman Rasulullah tu, orang zaman tu faham macam mana? Dia sampai tahap tu. Seolah-olah bila kita nak faham ayat-ayat mutasyabih ni, kita kena bawa diri kita pergi duduk zaman Rasulullah dan cuba faham suasana orang duk bercakap bahasa Arab masa tu macam mana. Macam kita sekarang lah. Kita duk bercakap tahun 2020 bahasa Melayu Malaysia kita. Orang tu nenek kita tahun 60-an, 50-an, mereka juga bercakap bahasa Melayu. Tapi mungkin kalau kita dengar, kita tak faham. Begitu juga kita dengan Indonesia, dengan Singapura, dengan Selatan Thailand. Walaupun bahasa Melayu, tapi bila kita dengar, kita tak faham bahasa Melayu Indonesia secara 100%. Sebagaimana orang Indonesia tak faham bahasa Melayu kita 100%. Tapi ada istilah-istilah yang sama, banyak yang sama. Khususnya apabila dia menjadi simpulan bahasa sebagai contoh. Peribahasa sebagai contoh. Guru kami yang mulia, Fadilatul Syekh Dr. Umar Muhammad Nur Hafizahullah Ta'ala, seorang lulus pensyarah hadis di USM pada hari ini, beliau menceritakan benda yang saya ingat sampai hari ini dalam masalah ayat mutasyabih ini. Beliau menceritakan bagaimana persoalan ini hanya pada kefahaman tentang istilah dan latar belakang zaman itu. Bagaimana perkataan-perkataan ini diucapkan. Yang menyebabkan salah faham apa semua sampai hari ini tak sesat. Bahkan sesat menyesat, kafir mengkafir. Waliyadzubillah min dzalik. Dia kata dia ni daripada Jakarta, ngaji kat sana, bila sambung habis degree, sambung master di Syria, dan kemudian kahwin dengan orang Singapura di Syria. Bahkan bila balik ke Nusantara ni, dia duduk di Singapura dulu. Kemudian barulah bekerja di Johor sekejap. Kemudian barulah pindah ke Kuala Lumpur menjadi editor pada ketika itu di Telaga Biru Sdn Bhd atas jemputan Datuk Dr. Zahzan Muhammad. Baik, dia cerita isteri dia ni orang Melayu Singapura. Jadi tak jauh sangatlah dengan Kuala Lumpur bahasa, tapi ada sikit beza, slang dan seumpama. Apa yang berlaku bila mana dia nak balik nak duduk datang ke Singapura ataupun ke Kuala Lumpur, isteri dia ni orang Singapura ni telah, sebab nak biasakan dia dengan cara bercakap orang Malaysia Singapura ini, maka isteri dia telah ajak dia tonton satu filem. Filem KL Menjerit. Rosyamno punya berlakon ke apa. Rosyamno dengan Q Haidar. Bila tengok filem KL Menjerit, Lugua. Dr. Umar ni orang Melayu lah. Orang Jakarta. Orang Melayu Indonesia. Bercakap bahasa Melayu Indonesia. Bila habis filem tu, isteri dia tanya, faham ke tidak? Maka dia kata, tak faham apa. Walaupun sama-sama bahasa Melayu. Dan bila dia mari duduk Singapura ni, okeylah. Lama lepas tu, bila dia pindah ke Telaga Biru, di Damansara Damai, Damansara, Kota Damansara. Hari mula-mula dia datang kerja ke Telaga Biru, dia cerita, nak masuk tu, dia pun tengok dilarang masuk kecuali kaki tangan. Memang adalah siapa-siapa biasa pergi Telaga Biru, ada satu signboard ditulis dilarang masuk kecuali kaki tangan. Jadi dia tengok tu, dia faham dilarang masuk, okey faham. Kaki tangan
Termenung dia kata, macam mana nak masuk? Kaki tangan saja masuk, kepala badan tak masuk. Tengok. Istilah tu dia faham, kaki tangan. Tapi bila dirangkum jadi ayat mujmal, jadi ayat yang satu, dia panggil ayat murakkab itu, kaki tangan, satu simpulan bahasa itu, maka dia sebagai orang Indonesia yang berbahasa Melayu pun tak faham. Dan begitulah banyaknya peribahasa-peribahasa yang digunakan di Indonesia yang tidak difahami oleh Malaysia, walaupun sama-sama bahasa Melayu, dan apa yang kita guna di sini yang mereka tak kenal. Hati, semua tahu hati itu apa. Tapi kalau sebut makan hati, mungkin ada orang faham secara literal, makan hati lah. Tapi bagi orang yang biasa dengan bahasa Melayu, kita belajar peribahasa, simpulan bahasa apa semua, kita tahu maksud makan hati itu adalah terasa ataupun kecil hati dah seumpamanya. Kecil hati pun simpulan bahasa juga. Jadi benda-benda begitu. Sebenarnya konteks kefahaman zaman Rasulullah bila melibatkan ayat-ayat mutasyabih ini adalah yang perlu kita balik semula, kita tengok cara mereka faham itu macam mana. Itu nak katanya baru sikit perbezaannya. Bukan zaman lagi tu. Zaman yang sama, cuma region yang berbeza. Contoh di Indonesia, dia ada istilah apa dia? Kumpul kebo. Kumpul kebo. Kumpul kerbau. Kebo tu kerbau. Kumpul kerbau. Saya hadir dalam kerusuh penterjemahan. Jadi ada wakil mampir ni, ada wakil daripada Indonesia, Singapura, ada daripada Brunei, ada seumpamanya. Maka antara benda yang dibincangkan istilah inilah. Jadi dia sebut memanglah kami di sana kami guna istilah kumpul kebo. Apa dia kumpul kebo ni? Bersekedudukan. Yakni laki perempuan duduk bersama tanpa ikatan sah perkahwinan. Dia panggil kumpul kebo. Kita mana nak faham kumpul kebo tu apa? Jadi begitulah lebih kurang. Jadi sebab itulah bila Al-Quran menggunakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yadullahu fawqa aydihim. Jadi sahabat-sahabat zaman Rasulullah automatically dia faham konteks sebenar bila disebutkan yadullahi fawqa aydihim. Ataupun Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, wajhullah fasamma wajhullah. Maka secara otomatiknya sahabat dan juga para tabi'in, maksudnya orang Arab yang pure lagi ni, secara otomatik dia faham. Sebab tu dia tak tanya sebenarnya apa maksud Rasulullah dengan wajhullah ni. Dia tak tanya dah. Sebab konteks sebenarnya dia faham. Sebab dia orang Arab, yang Quran itu adalah bahasa Arab dia, dan suasana itu suasana yang dia sangat faham. Dia jadi masalah sangat bila munculnya ramai orang masuk Islam daripada kalangan A'jam. Yang bila dia tafsirkan yad, tangan, Allah. Jadi yadullah, tangan Allah. Ni masalah. Kaki, tangan. Jadi kaki, tangan. Jadi masalah. Kalau kita baca kaki, tangan, yadullah, maka konteks sebenarnya akan difahami oleh sebagaimana yang zaman awal itu. Itulah sedikit latar belakang kenapa berlakunya khilaf yang tidak persudahan itu. Tuan-tuan. Tak ada apa sangat. Dia balik pada akhirnya perbahasan istilah dan seumpamanya. Namun tetaplah kesannya besar. Munculnya golongan musyabbihah mujassimah. Dan kita tak nafikan ada sungguh golongan zahiri yang sampai tahap mujassimah musyabbihah ada sungguh. Dia itu termaktub dalam buku-buku sejarah pemikiran firaq yang ada sungguh. Lawan kepada dia Mu'attilah, Jahmiyah apa semua pun ada betul. Ada juga yang menafikan sifat apa semua begitu begini dan seumpamanya. Maksudnya dua-dua ekstrim. Ekstrim kepada literal dan ekstrim kepada takwil dan seumpamanya. Baik, tengok lagi apa dia. Berat sikit lah. Saya harap tuan-tuan boleh ikutilah perbahasan. Ataupun, ini pun tidak dalam lagi. Kalau kita pergi sungguh orang yang pakar dalam akidah, banyak lagi istilah-istilah yang teknikal yang terpaksa kita hadam untuk nak faham. Walaupun isu tu nampak ringkas, tapi isu kemuncaknya adalah untuk nak, matlamatnya untuk nak, pertama, mentauhidkan Allah. Satu. Nak mengitlakkan tauhid kepada Allah. Masalahnya kedua-dua kelompok ini, dua-dua itlakkan Allah tu ahad. Esa, tidak ada daripada golongan takwil ataupun golongan zahir ini ataupun golongan tafwid makna tafwid makna itu mengisbat dan tafwid makna itu kata Allah ni dua, tidak ada tuan-tuan. Itu cuma cara faham ayat-ayat yang bila Allah sebut
yadullahi fawqa aydihim, wajhullah fathamma wajhullah, ataupun ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka cara nak faham, cara menghuraikan konteks kefahaman ayat-ayat ini nak jadi perbahasan sikit. Bukan sikit lah, besar. Di karang kita ada seumpamanya. Dan implikasi paling dahsyat, sesak menyesak sesama mereka, sama dua-dua kelompok itu, dan kemuncaknya kafir mengkafir. Ya, itu memang ada. Hatta terbawa-bawa ke negara kita ini. Boleh buka YouTube tengok ustaz-ustaz yang ceramah. Ni ahli sunnah yang jemaah yang sebenar. Kalau siapa yang tak ikut begini, maka mereka adalah golongan musyabbihah, mujassimah. Maka itu adalah kufur. Sebab menyamakan Allah dengan makhluk. Siapa yang kata? Begitulah sebaliknya. Ni takwil. Takwil ni adalah Jahmiyah. Jahmiyah ni golongan Mu'attilah. Jahmiyah yang tidak menerima sifat Allah. Begini-begini. Sedangkan Allah sebut sendiri begini-begini. Ya ke mereka takwil sifat hak tu? Dah seumpamanya. Jadi kita nak cari jalan. Saya Alhamdulillah, saya dipertemukan dengan guru-guru dan sahabat-sahabat yang sentiasa berada di antara dua-dua aliran itu, yang sentiasa mencari bahawasanya memahami kedua-dua ini adalah khilaf yang tidaklah membawa kepada keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Masih dalam konteks ahli sunnah wal jamaah masing-masing. Cumanya antara nak imbang antara yang melampau dengan yang wasat, yang mengambil sikap yang terbaik. Wasatiyah ni bukan pertengahan secara literalnya, yang terbaik. Tidak terlalu ke tepi, ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Kadang-kadang kena berat ke kiri sikit, kadang-kadang kena berat ke kanan sikit. Dan seumpamanya. Itulah antara kehebatan orang yang luas, belajar dua-dua aliran, dan dia faham duduk letak realiti masyarakat dan juga sikap ilmu dia untuk dia ambil dan berpegang dan seumpamanya. Baik, katanya lagi apa dia? Seumpama ayat yang menerangkan bahawa Allah mempunyai tangan, atau Allah mempunyai banyak tangan, atau mempunyai dua tangan, atau Allah mempunyai banyak mata, atau Allah duduk bersemayam di atas arasy. Ni kalau kita baca literal begitu, marahlah golongan aliran tradisional, golongan ahli kalam, golongan kita katakan apa nama ni lah. Dia marahlah, dia kata kita sebut apa, kita terayat pun sebut-sebut begitu tu. Satu keterangan dari Imam Syaukani rahimahullah ta'ala dalam tafsiran Fathul Qadir tentang muhkam dan mutasyabih ini, yakni setelah beliau memperbincangkan pendapat ulama tentang ini, menarik hati kami untuk melengkapkan tafsir ini. Kata beliau, yakni kata Hamka, kita simpulkan, kalau kita renungkan, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahawa seluruh ayat di dalam Al-Quran itu adalah muhkam. Al-Imam Syaukani mendatangkan pandangan, sebab nak selesai ni, tak nak bagi bertembung lebih panjang. Dia datangkan pandangan, dia kata sebenarnya pada asasnya semua ayat Quran adalah muhkam. Iaitu 6,236 ayat, pada asasnya semua adalah muhkam. Itu dulu. Kemudian katanya, iaitu apabila kita menilik dari segi ayat-ayat yang lain, di ayat lain Allah berfirman, kitabun uhkimat ayatuhu. Surah Hud ayat 1 yang bermaksud kita yang telah dijelaskan ayat-ayatnya, ataupun dah firman Allah Ta'ala lagi, tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat dari kitab yang hakim. Surah Yunus ayat 1. Kitab yang penuh dengan kebijaksanaan hakim. Hikmah itu. Kata Imam Syaukani rahimahullah selanjutnya, maksud muhkam di sini ialah benar ucapannya, jitu maknanya, penuh dengan balaghah fasahah, melebihi segala perkataan. Ada pula ayat yang menerangkan bahawa seluruh ayat Quran itu mutasyabih. Ada firman Allah di ayat lain, kitabun mutasyabihan, kitab yang serupa-serupaan, kitab yang menyerupakan. Al-Imam Syaukani mari bagi pandangan, dia kata sebenarnya Quran ni semua adalah muhkam dan semuanya adalah mutasyabihat. Bukannya separuh muhkam, separuh mutasyabihat. Sebahagian besar adalah muhkam, sebahagian kecil adalah mutasyabihat. Kira-kiranya dia nak bagi pandangan yang nak selesai masalah lah. Itu cadangan dia. Maksud mutasyabih dengan makna ini ialah bahawa ayat yang satu menyerupai ayat yang lain dalam kebenaran. Yakni mutasyabih tu dalam arti kata ayat surah Fatihah dengan ayat surah Baqarah tak beza pun.
Sama saja. Sama sebab apa? Sama-sama bawa kebenaran wahyu Allah belaka. Dalam kefasihannya, dalam keindahannya dan dalam balaghahnya. Demikian kesan Syaukani. Setengah ahli ilmu berkata bahawa terdapat ayat-ayat yang mutasyabih dalam Al-Quran, banyak pula faedahnya. Di antaranya bahawa untuk mencapai erti dan maksudnya serta kebenaran yang terkandung di dalamnya lebih sukar daripada ayat yang muhkam. Dan dengan sebab yang demikian, nescaya lebih besarlah pahala bagi orang-orang yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh mengajinya. Itu dia pula. Ada setengah berpandangan antara hikmah adanya ayat mutasyabihat dalam Quran ini adalah untuk bagi peluang kepada ahli-ahli ilmu ni, khususnya ahli bahasa, ahli tafsir, untuk mereka membuat kajian lanjut yang lebih mendalam untuk berijtihad, mengeluarkan pendapat masing-masing berdasarkan ijtihad keahlian. Ahli ijtihad keahlian ilmu mereka itu untuk mengeluar. Sebab apa? Sebab nak menjelaskan ayat mutasyabihat ini jauh lebih payah daripada untuk menjelaskan ayat muhkam. Ayat muhkam pun ada khilaf, apatah lagi ayat mutasyabihat. Baik, katanya lagi apa dia ni? Penafsir Az-Zamakhsyari, Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah ta'ala. Dan penafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, setelah menghuraikan beberapa pendapat tentang muhkam dan mutasyabih ini, akhirnya sampai kepada kesimpulan yang seperti ini. Yang maksudnya, ada ayat yang mutasyabih bukanlah menutup pintu buat berfikir, melainkan menambah pahala bagi kesungguhan. Ni orang-orang hebat ni, dia tengok begitu pula, para ulama lah. Kita jangan buat pasal, tuan-tuan. Kita ni baca tafsir yang sudah siap pun, kalau boleh tengok 2-3 tafsir pun sudah cukup bagus dah untuk buat kesimpulan-kesimpulan umum. Sebabnya tafsir ni, tafsir-tafsir besar lain sebenarnya dikarang untuk para ulama, panduan para ulama sebenarnya. Ulama mengarang untuk ulama. Adapun untuk kita orang awam, tidaklah perlu kita sampai tahu sampai tahap mendalam begitu, tidak. Tapi bagi yang ada kemampuan, ada keinginan, Allah Ta'ala tidak pernah menghalang. Ada peluang, tapi syarat kena ikut dia punya maratibul ilm. Tidak bolehlah terus tak pernah ada basic asal langsung Quran sunnah bahasa Arab, tak ada apa langsung, basic ulumul hadis ulumul Quran tak ada, tiba-tiba nak tadabbur Quran. Ni bahayalah. Dan kita perasan memang bila tengok meskipun mereka adalah ni, tapi bila kita tengok, kita tahu ni masih ada lagi kekurangan dia, ada seumpamanya. Maksud kekurangan itu maksudnya ada kelompongan cara dia menghurai, menjelaskan. Nampak dia tidak melalui satu proses yang sistematik dalam memahami kaedah-kaedah tafsir, tadabbur dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Maka dengan memahami kadar kita masing-masing, mungkin kita katakan boleh menyelamatkan ataupun boleh menjaga diri kita daripada terlajak dalam takut termasuk pada golongan yang at-tahrif al-ghalin, iaitu golongan yang melakukan penyelewengan, ghalin, golongan yang ghulu, golongan yang melampau dan seumpamanya itu. Baik, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah dan juga Al-Imam Zamakhsyari. Dua ni ulama yang kontroversi lah, yang dikaitkan dengan Mu'tazilah. Dan seumpamanya, cuma adalah dia punya perbincangan secara katanya kembali pada ahli sunnah dan seumpama. Namun secara objektif, karya mereka hebat. Bagi orang yang mengaji tafsir, khususnya orang fasih mahir bahasa Arab, bila baca tafsir Al-Kabir, yakni Mafatihul Ghaib oleh Fakhruddin Ar-Razi ataupun Al-Kashaf oleh Zamakhsyari, mereka akan kata dua tafsir ni hebat. Dari sudut bahasa, ada sudut-sudut yang memang hebat, tak boleh nak nafi hebat. Jadi bab tu kena kata hebat lah. Adapun kemudian kalau dia ada kesilapan, dia sudah akidah, i'tiqad apa semua, kita kata tak betul juga. Kita katalah tak betul dalam bab tu. Tapi secara objektif, Quran yang tafsir yang dia buat, sumbangannya secara empirika ada, seketul boleh kita rujuk. Dan bagi orang yang fasih, orang yang boleh merujuk dan baca, maka mereka, saya tak pernah lagi jumpa orang yang kata tafsir Ar-Razi dengan tafsir Zamakhsyari ni tak hebat. Yang biasa yang kata tak hebat ni orang yang tak boleh baca bahasa Arab. Itu dia.
Orang tak boleh baca bahasa Arab. Mereka yang boleh merujuk sendiri dan menghayati, ternyata mereka dapat manfaat yang cukup luar biasa. Daripada dua-dua tafsir itu. Baik. Sebab tu Buya Hamka tidak apologetik untuk menyatakan, ya, dia rujuk Zamakhsyari dengan Ar-Radhi dalam kitab tafsir Al-Azhariyah ini. Sebab apa? Sebab manfaatnya memang ada banyak. Dan manfaat itu kita ambil lah. Tapi yang tak betul yang dia cerita pasal benda-benda Mu'tazilah dia apa semua, itu tak payah ambil lah. Itu sikap kita terhadap orang dahulu yang adalah sisi-sisi dia kritikan secara peribadi pemikiran dia. Begitulah. Sebab kita berpegang pada al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah adalah barang yang hilang daripada orang mukmin. Ambillah daripada mana pun dia mari, hatta daripada orang kafir sekalipun apa semua ambil. Tapi tidak ambil semua secara sembrono sehingga benda-benda akidah, benda apa semua ambil. Tidak. Kita ambil secara terpilih dan mengadjustnya supaya kena dengan kena dengan suit our akidah dan our nilah religion dan seumpamanya. Baik, kita pergi sikit lagi. Nampaknya kita kena berhabis mungkin di sinilah. Satu perenggan lagi dan insya-Allah kita sama esok pula untuk menghabiskan perbahasan tentang perkara ini. Kata Ar-Razi apa dia? Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, fi qulubihim zayghun. Fi qulubihim zayghun. Iaitu golongan ataupun kelompok orang yang pada hati mereka ni ada penyakit. Setengah tafsiran sebut penyakit zayghun. Ataupun di sini disebut kesesatan, maka mereka cari-carilah yang mutasyabih darinya itu. Kerana hendak membuat fitnah dan kerana hendak menakwil. Tengok tu. Memang golongan yang jenis suka cari bala, jenis suka kafir sesatkan orang, dia akan suka bincang benda-benda ni. Sebab benda ni menjadi modal untuk mereka menyatakan lawan mereka itu dengan tuduhan ataupun dengan pernyataan yang sebagaimana kita sebut sesak apa semua tadi. Bahkan setengahnya tanpa segan menyebut seolah-olah mengisyaratkan kafir dan seumpamanya. Kerana terlibat dengan tashbih, tajsim dan seumpamanya itu. Tamthil, tashbih dan tajsim dan seumpamanya itu. Katanya lagi, ayat ini menjelaskan bahawa ayat yang mutasyabih itu dapat dipergunakan oleh orang yang di dalam hatinya sudah ada bibit kesesatan untuk membuat fitnah atau untuk mencari penafsiran sendiri. Takwil artinya ialah tafsir. At-ta'wil bermakna tafsir. Misalnya bertemu ayat bahawa Allah bersemayam di arasy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lalu dibuatnya arti sendiri sehingga terbayanglah seakan-akan Allah itu seorang raja yang sedang duduk enak-enak di atas kursi singgasana mahligai. Atau Allah bertangan. Dibuatnya takwil menurut seenaknya, berdiri sehingga melanggar hak Allah. Tengok, di sini sebenarnya Hamka sendiri mengkritik golongan musyabbihah mujassimah. Jadi macam mana yang kita kata Hamka, nak kaitkan Hamka dengan perkara tersebut? Dikatakan kaum muda, bila kaum muda ni adalah Wahabi, bila Wahabi adalah golongan yang anti mazhab dan juga anti golongan yang menolak takwil secara 100% dan menolak beriman dengan ayat sifat secara isbat dan juga tafwid makna dan sebagainya itu. Ni kita kata bila balik pada kalam si pengungkapnya sendiri baru kita faham hakikat yang sebenar. Sebab tu apa-apa pun ulama yang kita nak ulas pendirian, pemikiran mereka, nak dapat tidak kita mesti balik kepada karya-karya mereka. Sebab tu dakwaan Hamka gitu, Hamka begini, ada setengah mendakwa Hamka di akhir hayat masuk tarikat apa semua. Kita payah nak terima sebab Hamka ni menulis sampai akhir hayat dia. Dan antara yang beliau kritik konsisten daripada awal dia menulis sampailah akhir hayat dia adalah jalan tarikat ataupun sufi yang keluar daripada tarikat yang ni. Sebab dia berpegang pada tarikat Muhammadiyah lah, iaitu tarikat Quran dan Sunnah. Jadi itulah dakwaan-dakwaan yang payah untuk kita terima selagi mana tidak ada bukti yang melainkan Hamka tulis bahawa aku memang dah keluar masuk, aku ada masuk tarikat sekian-sekian. Begitu lain ceritalah. Sebab dia menulis. Sama ada dia berucap ataupun dia menulis. Baik. Kita tengok sikit lagi tuan-tuan. Lalu dibuat arti sendiri sehingga terbayang seakan-akan tadi Allah apa semua itu begini. Maksud salah satu dari dua. Pertama kerana membuat fitnah.
membuat onar sehingga i'tiqad orang jadi rosak. Kedua, hendak menunjukkan bahawa maksud itu timbul dari hati yang sesat dan jahat. Padahal tidaklah mengetahui akan takwilnya itu melainkan Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang mengetahui takwil ayat-ayat Allah ni pastilah hanya Allah Azza. Makna sebenar yang paling tepat. Sebab itu kalam Allah, maka yang paling faham kalam Allah adalah Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu pada hakikatnya. Oleh sebab itu, takwil yang sah dari ayat Allah hanyalah takwil yang datang daripada Allah sendiri. Adapun segala takwil yang timbul dari hati yang sesat, pasti tidak benar. Dengan itu bukanlah bererti semua orang dilarang menakwilkan ayat mutasyabih. Tidak. Yang paling memahami ayat Allah adalah Allah Ta'ala sendiri. Tapi tidaklah menghalang mereka yang pakar, mereka yang rasikh nanti, warasikhuna fil ilmi. Yakni mereka yang benar-benar layak menguasai ilmu bahasa Arabnya, nahwu sarafnya, balaghahnya, menguasai arutnya, apa semua itu begini, dalam menafsirkan, dalam menjelaskan ayat-ayat sifat kepada manusia. Tidak. Dia boleh ditakwilkan asalkan menurut tuntutan Allah. Itulah sebabnya lanjutan ayat berbunyi, dan orang-orang yang telah mendalam warasikhuna fil ilmi yaqulu rabbana warasikhuna fil ilmi yaqulu rabbana ilmi yaqulu amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Baik, katanya lagi apa dia tu? Dan orang-orang yang telah mendalam kepadanya ilmu berkata mereka, kami percaya kepadanya, semuanya itu adalah dari sisi Tuhan kami. Artinya ayat-ayat yang mutasyabih itu diterimanya dalam keseluruhan dan tidak dia mencari takwil yang timbul dari hati sesat. Tetapi dengan hati tunduk kepada Allah. Sebab tu kita kata akhirnya akal dan hati tetap kena tunduk pada wahyu. Walaupun akal itu setengahnya kata tinggi kedudukan, sebab nak faham wahyu kena guna akal. Wahyu tidak akan berguna jika akal tidak berfungsi. Macam mana wahyu tu ada guna jika akal manusia tidak boleh berfungsi untuk memahami wahyu? Maka itunya hebatnya akal berbanding wahyu. Tapi tetap akhirnya akal terpaksa tunduk pada wahyu kerana banyak maklumat daripada wahyu yang akal memang tak boleh nak reach, nak sampai level apa. Apatah lagi bersifat hakikat Allahnya, hakikat alam gaibnya apa semua. Itu pertentangan yang maha besar dan panjang. Bermula daripada zaman Ibn Ruh, Ibn Sina, golongan ahli falasifah itu, daripada zaman Yunani kuno lagi, terbawa-bawa dalam Islam, dan akhirnya berpindah. Sampai hari ini pun masih duk bincang tentang fungsi akal dan wahyu. Bertentang ke, melengkapi ke, yang mana dulu, dan seumpamanya. Sedangkan pada Quran dah salah. Warasikhuna fil ilmi yaqulu amanna min 'indi rabbina. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Baik. Katanya lagi apa dia tu? Artinya ayat-ayat mutasyabih itu diterimanya dalam keseluruhan dan tidak dia mencari takwil yang timbul dari hati yang sesat. Tetapi dengan hati tunduk kepada Allah dan selalu ia memohon kepada Allah agar Allah menambah lagi ilmunya. Rabbi zidni ilman, ya Allah, Tuhanku tambahkanlah ilmu untukku. Ataupun ada lafaz tambahan, Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Tuhanku tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku. Warzuqni fahma, dan rezekikan kefahaman kepadaku. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang telah rasikh ilmunya, artinya yang telah mendalam, telah berurat, kata Hamka, telah dianugerahi Allah segala kunci-kunci ilmu. Maka menurut kebiasaannya, apabila orang yang telah amat mendalam ilmunya, mengakuilah dia akan kekurangannya, sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang termasuk barisan orang rasikh, pernah berkata, kullama zadani ilman, zadani fahman bijahli. Tiap-tiap kali Tuhan menambahkan ilmuku, bertambah aku faham akan kejahilanku. Maksudnya, makin kita belajar, sepatutnya semakin kita sedar bahawa lagi banyak,
rupanya banyak lagi tak tahu. Makin kita belajar, makin banyak rupanya tak tahu. Makin belajar, makin banyak. Itu sebenarnya keadaannya. Baik, katanya sikit lagi, kita pergi nak perhabis dah ni. Oleh sebab itu, pada pokoknya Allah sendiri yang tahu akan takwil ayat-ayatnya. Allah sendiri yang paling tahu. Tidak ada, tak boleh kita dakwa Nabi Muhammad tahu takwil ayat-ayat sifat, tak boleh. Rasulullah hanya tahu apa yang Allah Ta'ala nak Rasulullah tahu. Ataupun izinkan Rasulullah tahu. Rasulullah tak boleh tahu apa yang Allah Ta'ala tak bagi tahu. Itu adalah kita panggil kefahaman asas dalam masalah kefahaman tentang benda gaib ini. Baik, kemudian katanya apa dia lagi? Allah pun bisa ataupun boleh memberikan ilmu ta'wil itu kepada barang siapa yang dia kehendaki daripada hambanya. Nabi kita SAW pernah memohon kepada Allah agar Ibnu Abbas diberi ilmu Allah mafaqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Iaitu, ya Allah faqihkan dia, fahamkan dia dengan agama dan alimkan dia dengan ta'wil, iaitu tafsiran, yakni Quran ataupun hadis ataupun wahyulah. Gitu. Itu pula sebabnya ulama-ulama dan penganut mazhab salaf. Tengok, hamka guna mazhab salaf. Sebab itu pula sebabnya ulama-ulama dan penganut mazhab salaf tidak mahu mencari takwil atau tafsir dari ayat-ayat yang mengenai sifat Allah tadi. Tu. Misalnya tentang Allah bertangan, Allah mempunyai banyak mata, Allah bersemayam di arash. Ketika Imam Malik ditanyai tentang tafsir ayat Allah bersemayam di arash itu, beliau berkata, arti arash itu maklum, yakni kita tahu. Arti bersemayam itu kita faham. Tetapi bagaimana? Wa kaifa? Dan bagaimana kaifiyat dia? Itu tidak ditanya. Tapi bagaimana cara Allah bersemayam itu tidaklah dapat kita ketahui. Sedang menanyakan hal itu yang demikian adalah haram. Imam Malik kata, benda-benda itu akan membawa kepada syubhat yang besar. Yang demikian dapatlah kita memahami bahawa kalau Allah menyatakan bahawa ada ayatnya yang muhkam, yang jelas dengan sahaja mengerti takwilnya, bukanlah berarti bahawa Al-Quran dan ayat-ayat yang tidak bisa difahamkan oleh manusia. Peringatan Allah tentang ayat mutasyabih bukanlah berarti yang mutasyabih itu tidak bisa dipelajari. Tidaklah. Jadi tak boleh pula kita nak ambil tahu langsung. Peringatan ini ialah menyuruh bersungguh-sungguh menuntut ilmu Al-Quran dan memohon petunjuk daripada Allah sampai menjadi orang yang berilmu, yakni rasikh. Sebab kalau ilmu telah rasikh, tidaklah berbahaya lagi. Yang berbahaya ialah orang yang setengah-setengah berilmu. Ini kritikan hamka kepada mereka yang acah-acah berilmu. Semoga kita tidak begitulah, tuan-tuan ya. Sebagai pepatah orang Minang, kepalang tukang binasa kayu, kepalang cerdik binasa negeri, kepalang alim binasa agama. Rahsia ini dibuka kembali oleh lanjutan ayat dan tidak akan mengerti kecuali orang-orang yang punya isi fikiran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu akhir ayatnya yang berbunyi pada tadi, wa ma yazakkaru illa ulul albab. Yang berbunyi dan tidaklah akan mengerti kecuali orang-orang yang mempunyai isi fikiran. Yakni perbahasan tentang muhkam mutasyabihat ini akhirnya yang dapat memahami kedudukan sebenar, hikmah di sebalik adanya mutasyabihatnya, muhkamnya, apa semua ni, dan dia tidak kalut, dan maksudnya dia tidak menjadikan isu-isu dalam ayat ini sebagai satu benda yang merosakkan agama. Itu adalah ulul albab. Apa dia ulul albab ni? Panjang perbincangan, tapi kita nak baca yang Hamka sebut satu perenggan je lagi ni. Oleh sebab itu, ilmu Al-Quran adalah ilmu yang meminta fikiran yang berisi dan mendalam. Menyediakan fikiran yang berisi dan mendalam. Menyediakan diri untuk itu agar Allah memberikan taufik dan hidayah. Diberinya tuntutan sehingga dapat menjadi al-ulama warasatul anbiya. Yakni sesiapa yang sungguh-sungguh nak faham Quran, nak dapat tidak, mesti melalui proses pengajian ilmu yang tertib, iaitu mesti ikut dia punya saluran. Kalau tidak bolehlah mereka rasa mereka sudah boleh faham Al-Quran itu. Tak boleh.
Macam kita yang kita buat adalah kita cuba faham Al-Quran berdasarkan dengan menyandarkan kepada tafsiran Buya Hamka. Itu yang kita cuba buat. Kita tahu kita tak mampu sampai secara direct kepada Quran untuk faham kerana banyaknya ilmu alat yang tidak dicapai, yang tidak dikuasai, maka kita menjadikan Hamka sebagai jambatan. Sebagai jambatan untuk mencapai makna-makna, salah satu ijtihad makna memahami apa yang Allah sampaikan dalam 30 juzuk Al-Quran. Dan itu pun matlamat Buya Hamka menulis tafsir Al-Azhar 30 juzuk ini adalah untuk orang awam macam kita yang semangat agamanya tinggi tapi tidak fasih bahasa Arab, bahasa ilmu Quran ini, tapi masih lagi nak cuba faham beberapa aspek daripadanya. Maka Hamka menulis tafsir 30 juzuk ini untuk tujuan tersebut. Maka katanya lagi untuk pengakhirnya, ada seorang ulama yang berpengalaman berkata bahawasanya dia telah mempelajari Al-Quran itu muhkam dan mutasyabih sejak waktu masih muda. Akan tetapi meskipun dia telah tahu artinya, tetapi faham dan tafsir serta takwil diberikan Allah dengan beransur-ansur dari tahun ke tahun, masa ke masa. Kadang-kadang satu ayat setelah bertahun-tahun baru dia mendapat penafsiran yang baru. Sebabnya ialah kerana tidak bermaksud sebabnya ialah kerana tidak bermaksud hendak sesat atau zaighun. Dan menurut fatwa dari Imam Waqi' bin Jarrah kepada muridnya Imam Syafi'i, bahawasanya ikatan tentang hakikat ilmu itu akan bertambah bersinar apabila diperbanyakkan taat beribadah, dan sebaliknya cahaya itu kian lama kian dicabut apabila telah berbuat maksiat. Habislah perbincangan ayat ke-7 daripada surah Al-Imran. InsyaAllah pada esok hari kita fikir sama ada nak meneruskan, boleh tuan-tuan bagi cadangan ya. Sama ada nak teruskan untuk kita melihat bagaimana Hamka menafsirkan beberapa contoh ayat sifat, sebagai contoh Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yadullahi fawqa aydihim, fa thamma wajhullah, dan seumpama. Kalau hadis, dalam hadis ada fadhahikallah, ada rijlaika, iaitu kaki Allah, dan pelbagai lagi istilah-istilah yang manusiawi tapi dinisbahkan kepada Allah dalam Quran, yang menyebabkan kefahaman literal, yang mencetuskan pelbagai polemik dan seumpamanya itu. Tapi kalau kita faham asas kepada latar di sebalik penggunaan istilah-istilah ini, sebenarnya tidak ada isu sangat pun sebenarnya. Wallahu alam. Saya tengok benda ni tidaklah sampai tahap begitu sekali. Tapi ada setengah orang, dia nampak itu ruang pergelutan intelektual yang besar. Ya, wallahu alam, pada setengah orang mungkin dia tidaklah perlu dibesar-besarkan sangat, sebab makna dan kesannya ataupun manfaatnya untuk ummah itu tidaklah besar sangat seumpamanya. Tuan-tuan dan rahimahullah. Baik, apapun esok mungkin kita tengoklah satu dua contoh ayat mutasyabihat, bagaimana Hamka menghuraikannya. Apakah dia mempraktiskan apa yang dihuraikan dalam surah ini, dalam ayat ini, ayat ke-7 pada surah Al-Imran ini. Kita boleh tengoklah sama ada Hamka benar-benar tak istiqamah dengan manhaj beliau, iaitu manhaj yang menerima kedua-dua kaedah sebenarnya. Nanti kita akan tengok macam mana. Macam bila saya baca Bahrul Madi Syarah Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, Al-Imam Dr. Syekh Muhammad Idris bin Abdul Ra'uf Al-Marbawi rahimahullah. Bila masuk tentang ayat luzumil jamaah, yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah itu, ataupun dan dihuraikanlah apa yang dimasukkan tangan bersama jemaah apa semua tu. Menarik, dia pun datang. Sesungguhnya dalam bab ini terpecah kepada dua mazhab. Satu mazhab salaf, satu mazhab khalaf. Mazhab salaf kata begini. Mazhab salaf kata gini. Panjang dia bahas, pada akhir dia kata, adapun kedua-duanya adalah diterima. Kedua-duanya adalah manhaj yang sahih. Cuma yang bermasalah adalah yang melampau ini. Dia bahas, nak kata menarik dan berapa hikmah dan besar dada lapang golongan ulama kita sebenarnya, termasuklah ulama-ulama moden ataupun ulama zaman dulu pun, kalau kita baca betul, ternyata ada keluasan dada di sana. Wallahu a'lam, mari daripada mana kelompok-kelompok mutaakhir ini yang mudah untuk menyesat dan mengkafirkan semua umat Islam kerana isu-isu yang pada setengah ulama menganggap ia adalah furu' daripada akidah, bukannya usul dalam akidah. Sebab kalau usul dia tidak boleh berbeza langsung. Qul huwallahu ahad. Tidak ada orang takwil ahad tu apa. Sebab ahad tu jelas satu, dan tidak ada ijma' seluruh ahli tafsir, ulama-ulama, sama ada yang
daripada golongan Mu'tazilah ke, golongan apa ke, Ahad tu ada satu. Tidak ada khilaf. Tapi bila Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, ada takwilan-takwilan. Ini menunjukkan bahawa perkara itu adalah termasuk daripada perkara furu'iyah. Dan guru-guru kami yang mulia telah buat seminar untuk menjelaskan perkara ini dan seumpamanya. Namun tetaplah ada kelompok yang berpegang dan masih lagi menggunakan modal ini untuk satu perspektif nampak macam mereka bertegas dan berpegang pada manhaj itu sungguh-sungguh. Tapi dari satu perspektif lagi, fitnah yang mereka bawa juga adalah besar. Dua-dua aliran yang bertembung sebenarnya adalah golongan yang ghulu ataupun golongan yang melampau dalam berpegang pada manhaj masing-masing. Dan manhaj itu adalah kaedah, bukannya matlamat ataupun akidah. Akidah adalah tauhid. Selagi mana orang itu mentauhidkan Allah dan dia tak kata Allah sama dengan makhluk, maka sebenarnya dia dah bertauhid dengan tauhid yang kita kata asas yang benar menurut Al-Quran dan sunnah dan juga ahli sunnati wal jamaah. Wallahu a'lam. Mungkin banyak lagi kita boleh bincang apa semua. Minta tuan-tuan komen, mungkin boleh bagi cadangan apa lagi kita nak bincang pada hari-hari esok. Sementara masih lagi PKP ni berlanjutan, dan saya pun masih lagi mampu sihat apa semua. Kita akan bincang insya-Allah. Masih banyak. Kita jumpa lagi esok. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.